Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 50 penguat kuasa imigresen yang ditahan SPRM kerana disyaki terlibat sindiket bawa masuk warga asing guna modus counter setting tidak lagi bertugas di pintu masuk KLIA. Mereka dipindahkan ke beberapa unit lain. Masih lagi dalam siasatan pihak SPRM. Mereka yang terlibat dengan itu memang dari segi tugas di kaunter itu memang tidak lagi kita benarkan. Kita akan bagi pada mereka pada tugas-tugas lain selain daripada tugas untuk di kaunter pintu masuk. Kita juga dari segi jabatan, kita tidak akan berkompromi mana-mana pegawai immigration yang terlibat dalam soal integriti ini, dan tindakan tegas juga kita akan ambil apabila pihak SPRM selesai siasatan mereka. Pihaknya juga memberi kerjasama penuh kepada SPRM di samping sedia meningkatkan kerjasama dengan agensi itu bagi menangani isu integriti. Wanita yang lemas dihanyutkan kepala air ketika mandi bersama keluarganya di Taman Ekorimba Sungai Sedim Kulim ditemukan lemas. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim High Tech, penolong kanan penguasa bomba Azmi Hassan menyatakan mayat Kasturi Arjunan 41 tahun ditemukan berdekatan tebing sungai kira-kira 1 kilometer dari lokasi kejadian. Mangsa ditemukan di kawasan Lubuk Buluh oleh orang awam bersama pihak bomba yang menjalankan pencarian sepanjang tebing sungai. Mangsa ditemukan di dalam air antara tebing sungai dan celahan batu. Mayat kemudian dihantar ke Hospital Kulim untuk bedah siasat. Baik, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah akan memperluaskan projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung prospek ke dua lagi kawasan di Sarawak iaitu Betong dan Sebuyau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penanaman halia dan peternakan ayam kampung dikenal pasti sebagai fokus komponen pembangunan ekonomi di Betong. Prospek Betong akan dilaksana tahun depan dengan tempoh pembangunan projek sehingga 2029. Ia merupakan projek pertama melibatkan komuniti rumah panjang dan akan beri manfaat kepada lebih 3,000 penduduk. Itu sebabnya halia umpamanya tadi saya sebutkan bahawa keperluan di luar negara yang telah kami rundingkan ialah sebanyak 10 kontainer sebulan. Tetapi kita tidak ada kemampuan dari segi pengeluaran. Mungkin setakat ini 1-2 kontainer saja, ya, tetapi itu tidak mencukupi. Ya, mereka memerlukan satu jumlah yang banyak kerana syarikat dan kilang itu adalah multinational corporation di luar negara, ya, dan mereka sangat memerlukan bahan mentah sebagai ramuan untuk kosmetik dan juga pharmaceutical product. Kementerian Kewangan MOF tetap meneruskan usaha membantu syarikat yang memerlukan sokongan kewangan. Ia sebagai komitmen kerajaan menyokong syarikat yang berinovasi tinggi untuk memacu pertumbuhan negara. Yang disebut dalam Belanjawan 2025, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah menekankan beberapa usaha kerajaan supaya kita masih sebagai kerajaan memberi pembiayaan sama ada di peringkat syarikat pemula dan syarikat yang berpotensi tinggi untuk pertumbuhan, sama ada syarikat tempatan, amnya ataupun syarikat Bumiputera khususnya, dan pelaburan dalam syarikat pemula kita sedia maklum berisiko. Berhubung kerugian besar dialami Khazanah Nasional Berhad dan Pemodalan Nasional Berhad, beliau menjelaskan setiap pelaburan dalam syarikat mempunyai risiko tersendiri. Empat pusat pemindahan sementara PPS banjir di Hulu Besut sedang dinaik taraf sebagai pusat pemindahan kekal untuk digunakan semasa musim tengkujuh ini. Ketua Setiausaha Pemendaraan Kementerian Kewangan Datuk Johan Mahmud Merican berkata, setiap satu PPS kekal itu akan memanfaatkan 60 keluarga dalam satu-satu masa.
setakat ni yang kita akan lihat dari segi keberkesanannya untuk musim yang akan datang. Tapi insya-Allah seperti mana yang berubah Datuk Nur Setia, ini adalah satu kerjasama yang dilaksanakan antara Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Moga kita akan terus memperbanyakkan usaha untuk memenuhi keperluan rakyat di negeri Terengganu. Beliau menyempurnakan Karnival Kampung Angkat Madani Kementerian Kewangan di Hulu Besut. RM200 juta diperuntuk bagi memperluas Kampung Angkat Madani di 200 kampung seluruh negara menerusi Belanjawan 2025. Ya, isu pemilikan serata antara keutamaan dalam pembentangan Belanjawan Selangor 2025 15 November ini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amaruddin Syarif berkata, terdapat 138,000 unit rumah serata di negeri itu mengalami masalah pemilikan sekaligus memberi kesan kepada nilai aset dan hartanah. Kaedah penyelesaian akan menumpukan kepada isu tanah, kelulusan pihak berkuasa tempatan serta perundangan. Saya menyedari kita ada isu berbangkit dengan hak milik serata yang agak banyak di negeri Selangor. Terutama pembinaan yang dilakukan sebelum tahun 2009 ataupun 2010. Kerana ada beberapa isu yang berbangkit isu tanah menyebabkan hak milik serata itu tidak dapat diserahkan kepada pihak pemilik-pemilik dan menyebabkan mereka ni jadi hanging. Hanging ni kesian sebab kalau mereka nak jual nilai ataupun aset mereka, tak boleh dijual kerana hak milik itu belum selesai. Tapi kita akan buat satu task force. Nanti masa bajet saya akan sediakan sikit peruntukan untuk kita bantu sebab jadi kita memerlukan banyak fund atau peruntukan yang kita perlukan lah. Kadang-kadang satu kawasan kejiranan apartmen tu mencecah sampai jutaan ringgit. Kadang-kadang sampai jutaan ringgit. Jadi insyaAllah ini antara prioriti kita dalam bajet nanti. Mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Perangi Denggi Negeri Johor Khamis depan akan beri fokus kepada cadangan pengambilan vaksin denggi dan persediaan menghadapi musim tengkujuh. Ia susulan peningkatan 36.1% kes demam denggi pada Minggu Epidemiologi ke-43 berbanding tahun lalu. Penduduk tinggal di kawasan tumpuan kes denggi disaran mendapatkan vaksin di klinik swasta harga sekitar RM250. Mungkin ada orang mereka risaukan kesihatan mereka ataupun mereka risau kesihatan ahli keluarga mereka ataupun mungkin kawasan penginapan mereka ataupun kawasan mereka dalam hotspot mereka boleh pilih untuk menerima dan juga mereka ada pilihan supaya tidak menerima. Sehingga 29 Oktober lalu, sebanyak 11,822 kes demam denggi telah direkodkan sejak Januari. Nasional FM akan melaksanakan inisiatif Nasional FM Next Level pada tahun hadapan sebagai usaha untuk menyajikan lebih banyak ilmu dan hiburan kepada pendengar di seluruh negara. Nantikan Nasional FM Next Level bermula pada tahun 2025 dan pastikan anda menanti kami di mana jua anda berada. Terutamanya 3 Suara dan Burung Hantu akan berada di tempat anda pada tahun hadapan. Malam tadi, Nasional FM menganjurkan program khas meraihkan pendengar dan peminat bertemakan Nasional FM Ambil Tahu, Santuni Warga Pendengar. Program bertujuan mendekati golongan sasar serta memperkukuh hubungan antara stesen radio dan pendengar setia. Ia mengumpulkan lebih 200 pendengar setia dari Brunei, Sabah, Sarawak dan seluruh Semenanjung. Berita pagi diteruskan dengan Nasi Sabah dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.